Ya, Alhamdulillah Auda. Sekarang kita bersama dalam segmen Museumku Warisanku. Kali ini membawakan seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, penemuan manik di tapak-tapak arkeologi negara Brunei Darussalam. Kita bawa ke studio pada pagi ini insyaAllah. Alhamdulillah bersama dengan Yang Mulia Puan Dayang Hajah Nur Kamila binti Haji Ismail merupakan pegawai arkeologi Jabatan Museum. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Puan. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah ya. Jadi kita akan berbicara mengenai dengan manik-manik ni dan kita pastinya di atas meja kita ada beberapa manik yang akan kita tunjukkan kepada penonton kita. Ini sangat berharga Intan. Betul. Sangat berusia. Makin lama semakin tinggi nilainya. Betul. Dan kita percaya ada yang dari 1500 tahun. Pada abad ke-15 tahunnya. Alhamdulillah. Baik, kita akan bertanyakan kepada Puan, iaitu Puan Hajah Nur Kamila binti Haji Ismail, itu selaku pegawai arkeologi Jabatan Museum. Baik Puan, mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita mengenai dengan bidang arkeologi dan penemuan tapak arkeologi di Brunei. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya fokus kepada apa yang saya akan bincangkan pada pagi ini mengenai manik, ingin mengenalkan dulu mengenai bidang saya, iaitu bidang arkeologi. Bidang arkeologi ini adalah satu bidang atau kajian bersistematik mengenai masyarakat zaman silam. Yang menyelidiki, mempelajari masyarakat zaman silam melalui tinggalan-tinggalan arkeologi, tinggalan ciptaan manusia pada zaman dahulu. Kajian ini bertujuan untuk memahami sejarah peradaban di masa lalu dan kehidupannya di dahulu. Menerusi tinggalan-tinggalan ini, bukti-bukti ini dapat dikaitkan dengan aktiviti manusia di masa lalu dan direkodkan mengikut urutan-urutan yang dijumpai. Di negara Brunei Darussalam, bidang ini quite recent lah, baru bermula pada tahun 1950-an. Dan tapak pertama diterokai ialah tapak arkeologi Kota Batu yang ada dalam klip tadi. Kota Batu di mana ada masanya ada makam Sultan Bolkiah, Sultan Sharif Ali, iaitu tapak kami. Jadi dari 1950-an sehingga sekarang sebanyak 102 tapak arkeologi sudah direkodkan dan dijumpai. Dan istilah ni, tapak arkeologi ni ialah tapak-tapak yang dijumpai peninggalan manusia. Walaupun damit kebesaranlah bahan batu seperti bahan tembikar, bahan diperbuat dari kayu, bahan batu dan kaca seperti manik yang akan saya fokus dalam segmen ini. Ya. Dan Puan Hajah Nur Kamila, dalam kesempatan ini kita amat tertarik sekali ingin mengenal dan ingin mengetahui akan mengenai dengan bahan manik. Apakah sejarah sebetulnya bermulanya manik ataupun bahan manik ini? Mungkin dapat Puan jelaskan, silakan. Okey. Pada awal-awalnya manik ini diperbuat daripada bahan yang senang diperolehi lah, dan senang diolah atau dibuat lubang contoh, seperti biji buah-buahan, kayu, kulit kerang dan bahagian dari binatang seperti taring, kuku, tulang dan sebagainya. Setelah teknologi dan pemikiran manusia bertambah maju, maka bermulalah penghasilan manik daripada bahan-bahan yang kompleks seperti yang dapat kita lihat, seperti batu dan kaca. Ini sekitar tahun bila ni Puan? Ini 1970-an lah. 70-an, ini di tapak arkeologi Kota Batu ni. Baik. Teruskan, silakan. Okey. Baik. Dan ini adalah antara manik-manik mungkin boleh dijelaskan. Ini dari bahagian dari binatang. Jadi taring, gigi itu jadi diolahkan, dibuat lubang, jadikan rantai dan sebagainya. Jadi ini adalah manik-manik yang dari binatang. Dari binatang. Okey, ini kira-kira pada tahun bila ni? Ini saya dapat dari Google plan ya. Jadi juga sebelum, I think prehistoric plan ni, prehistoric times.
Iya. Jadi di tapak okey, seterusnya kita akan bertanyakan kepada Puan Aja, di tapak manakah bahan-bahan manik ditemui di negara ini? Di negara ini bahan-bahan manik banyak ditemui dan antaranya di tapak Sungai Limau Manis, tapak Terusan Kupang, tapak Kota Batu yang saya sebut tadi tapak Sungai Lumut dan juga kapal karam Brunei. Ianya dijumpai dalam keadaan yang baik. Banyaknya keadaan baik tapi juga dalam bentuk dan shape yang berbeza lah, ada yang ramai, ada yang basah. Ya. Jadi maksudnya Abang menyatakan kapal karam Brunei, maksudnya apakah yang memiliki manik tersebut orang Brunei Ketani sendiri ataupun pedagang yang datang ke negara Ketani untuk berdagang? Kemudian kapal itu karam dan manik-manik yang mereka bawa, yang mereka hajati untuk diperdagangkan di negara Ketani terbenam di lautan di perairan Sungai Brunei. Macam mana? Keandaian di yang kapal karam Brunei itu belum sampai ke Brunei sebenarnya. Dalam perjalanan ke Brunei. Jadi besar kemungkinan karam sebab cuaca atau berat dia punya yang dibawa yang dibawanya. Jadi tujuannya besar kemungkinan untuk berdagang ke Brunei. Tapi sampai sudah masuk di perairan Sungai Brunei. Perairan Brunei yang masa ni lah boundary Brunei lah tu jadi ya di kapal karam Brunei jadinya. Tapi belum sampai ke Brunei lah tu. Andaiannya lah. Sekitar mungkin dapat sedikit informasi sekitar tahun bila tu yang mula-mula orang Ketani terutama sekali bagian arkeologi ini memperolehi manik-manik tersebut yang terbenam di perairan Sungai Brunei. Mengikut pentarihan kapal karam Brunei itu dalam 15-16 century lah. Abad ke-15. Abad yang ke-15-16. Sebab bahan-bahan tembikar yang dijumpai di sana kebanyakannya Ming Dynasty punya tembikar. Di zaman dinasti Ming macam itulah ya. Iya. Baik, kita akan bertanyakan yang mengenai dengan fungsi bahan-bahan manik tersebut. Mungkin boleh dijelaskan. Okey. Manik-manik yang dijumpai mempunyai banyak fungsi sebenarnya walaupun mengikut mengikut tapak-tapak yang dijumpai seperti tapak Sungai Lumut yang di Blait lah sekitar 15-16 abad 15-16. Bahan manik ini dipercayai berfungsi sebagai bekalan kubur atau grave goods, kami panggil grave goods. Jadi ini menunjukkan kepercayaan manusia masyarakat pada zaman itu mengamalkan bekalan kubur untuk dibawa ke kehidupan seterusnya atau afterlife. Ia juga menurut andaian lain bahan yang dijumpai di sana dipercayai sebagai religious offering atau bahan penyembahan. Jadi di tapak Kota Batu pula yang mempunyai pentarihan yang sama, mungkin berfungsi berbeza, mempunyai fungsi yang lain seperti mungkin bahan perdagangan sebagai perdagangan. Yang gambar tadi ditunjukkan actually gambar bahan shipwreck tu, bahan kapal karam Brunei. Ya ada dipanggil black beads. Tapi diyakini daripada negara China. Kapal itu mungkin dari Asia Tenggara atau dari China, langsung dari China. Tapi yang menyinggah dari Asia Tenggara ni lah macam mungkin Thailand atau Vietnam macam tu sebelum ke Brunei. Jadi dalam ini kapal karam ini ada dijumpai black beads, warna hitam ya. Tadi ada dalam gambar tadi Jadi black beads ini kami jumpai dalam kuantiti yang sangat banyak. Jadi besar kemungkinan ia sebagai bahan perdagangan untuk alat pertukaran lah antara dibawa ke Brunei untuk berdagang sama anilah di Brunei. Dan selain itu manik juga banyak fungsi yang kami buat adalah sebagai alat perhiasan badan seperti sekarang lah alat perhiasan badan, alat perhiasan rumah dan pakaian, sebagai hadiah, alat pertukaran, masa ni juga macam tasbih, alat sembahyang dan beribadat. Dan juga ini sebagai simbol keajaiban pada sama masyarakat lah dan juga simbol status satu itu buat itulah. Dan kita difahamkan tadi Puan ada menjelaskan bahawa Yellowstone Yellowstone manik Yellowstone ini yang ada di tangan saya pada saat ini merupakan manik pertama Puan
Ataupun macam mana? Tidak, bukan. Sebab di tapak kami ada juga kami menjumpai dalam sekitar 10 ke 13 abad ke 10 ke 13 lah. Ini bukan terawal tapi antaranya lah yang awal dijumpai. Ini dari kapal karam Brunei. Jadi kita juga ada beberapa manik-manik yang dibawakan di Ramai Pagi pada pagi ini, dan kita percaya manik-manik ini mempunyai ukuran dan bentuk yang berbeza ya. Jadi bagaimana dari pihak Puan Aja sendiri memastikan bahan ini tidak terlepas? Adakah ada kaedah khusus untuk memastikan manik-manik ini di dalam keadaan baik? Okey, terima kasih. Ya, dalam bidang arkeologi kami ada membuat penggalian secara sistematik. Jadi kami bukan menggali-gali sajalah. Jadi tanah yang kami peroleh, yang kami gali itu we have to put ayakan lagi. Ada kaedah lagi namanya ayakan. Jadi ayakan macam ayakan tapung, misalnya di rumah. Ya, macam ayak. Jadi kami simpan di ayakan itu. Jadi kami ada kalau ya tanah lihatlah. Jadi kami dengan air supaya tidak miss out lah. Kaedah ini penting supaya memastikan bahan-bahan tidak terlepas. Sebab ada yang very small macam dari tapak Kota Batu dan tapak Sungai Lumut atau Terusan Kupang, ada yang very small lah damit. Ini dari kapal karam Brunei. Ya. Kalau kira-kira yang ini pada tahun bila? Sama je dari 15 ke 16. Dan biasanya mana ini apa khususnya? Maksudnya itu fungsinya? Fungsi kalau dari kapal karam Brunei mungkin besar kemungkinan ianya untuk berdagang. Tapi kalau ya dijumpai yang kuantiti yang kecil, mungkin anak kapal itu punya. Mungkin anak kapal itu yang menyimpan untuk dirinya dan dibawanya ke negara-negara itulah. Amat berharga bagi orang ini lah. lagi dan lebih dekatlah pada yang tadi. Ini apa nih? Mungkin boleh berkongsi nih Puan Aja. Ini cornelian beads ya diperbuat dari quartz, besar kemungkinan quartz lah. Jadi teknologi ini banyak dari India. Tapi mungkin bukan Indianya berdagang langsung ke Brunei tapi dibawa oleh pedagang orang lain yang macam China lah, atau Asia Tenggara. Alhamdulillah. Jadi itu sedikit yang dapat kita ketahui bersama beberapa manik-manik yang telah pun dibawakan di studio Rampai Pagi yang mempunyai ukuran dan juga bentuk yang berbeza, dan kita percaya ini mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza ya, juga, dan mempunyai latar belakang ataupun sejarah tersendiri Puan ya. Baik, ini sangat menarik sekali ya Auda ya. Kami pun merasakan ini satu yang sangat menarik perhatian kami. Tapi walau apapun, bagaimana jika kita berehat seketika dan kami akan kembali Auda selepas ini. Baik Auda, Alhamdulillah. Ya, kembali kita bersama lagi menerusi Rampai Pagi dan kita masih lagi bersama memperkatakan mengenai dengan manik-manik ya, manik-manik yang terpendam ataupun dapat kita ni perolehi manik-manik tersebut mengikut daripada riwayat kisahnya daripada tapak-tapak yang telah dikaji oleh pakar ataupun arkeologi negara Brunei Darussalam. Sekali lagi bersama dengan kita pada pagi ini iaitu Yang Mulia Puan Hajah Nur Kamilah binti Haji Ismail. Baik Intan, saya serahkan pada dan Intan kita telah pun mengetahui mengenai dengan bahan manik dan juga tapak-tapak
bahan manik yang ditemui di Brunei dan juga fungsi-fungsi bahan manik tersebut. Dan tadi pun telah pun kita mengetahui ataupun menyaksikan sendiri manik-manik yang telah pun dibawakan di studio Rampai Pagi yang mempunyai ukuran dan juga fungsi yang berbeza ya. Jadi akhirnya Puan mungkin dapat merumuskan mengenai dengan sejarah penggunaan manik ini. Okey. Sebagai rumusan, boleh dikatakan penggunaan manik ini telah lama dipraktikkan sejak ribuan tahun yang silam. Ini agaknya pembuatan manik-manik itu berbeza. Berbeza dan material use pun atau bahan yang digunakan itu lain. Jadi untuk menunjukkan teknologi dari dulu tu dan sekarang yang menariklah, menarik. Jadi bahan-bahan ini juga boleh dikaitkan dengan budaya masa ni. Ini ayakan yang tadi tu, ayakan yang saya maksudkan itu di tapak arkeologi. Okay. Antara menarik ialah bahan-bahan manik ini boleh dikaitkan dengan budaya pada masa ini. Beberapa manik yang dijumpai di tapak arkeologi mempunyai persamaan dengan manik-manik yang masih digunakan oleh etnik jati di negara ini, seperti yellow beads yang tuan tadi sana melihat. Yellow beads itu ada di kalangan Puak Murut. Ya, ini menunjukkan penggunaan manik boleh dikatakan turun-temurun dari generasi dulu ke generasi masa ni sehingga kan bahan berkenaan boleh dijadikan identiti sebuah puak jati tersebut. Betul. Jadi Puan mungkin dapat dijelaskan kalau manik yang berwarna kuning ini yang dibawa oleh Puan sendiri, apakah bahannya berbeza ataupun sama digunakan dengan manik yang dipakai sebagai perhiasan oleh seperti yang kita tadi saksikan menerusi skrin TV sebentar tadi. Bahannya. Ada analisis kami kepada Sebelang saja towards bahan arkeologi kami. Jadi menurut mata kasar memang sama. Samalah. Tapi kalau dianalisis lagi mungkin berbeza. Belum lagi ada analisisnya pelang tu. Jadi it's one of the salah satu lagi untuk di study lagi lah. Jadi ini yang dari mata kasar memang sama. Sama ya. Kelihatannya seperti daripada tanah ya. Macam mana? Ini dari kaca. Dari kaca. Kaca. Dia diolahkan oleh orang luar atau teknologi dulu dibuat jadi macam mana? Warnanya. Jadi kita yakin nilainya sangat tinggi ya. Dan apakah hingga sekarang masih lagi kajian demi kajian masih lagi dibuat, Puan? InsyaAllah masih di tapak arkeologi tersebut. Di tapak-tapak kami antara ada yang masih belum habis lagi digali lah. Antaranya tapak arkeologi Kota Batu. Jadi akan lagi banyak lagi lah peninggalan-peninggalan Dan masih lagi ditemui. Ada banyaknya bahan batu. Bahan batu. Jadi mana InsyaAllah nanti mungkin ada dahan jadalah lagi bahan-bahan peninggalannya. Ya, alhamdulillah ada. Dan itu sedikit sebanyak kita mengetahui mengenai dengan penemuan bahan manik di tapak-tapak arkeologi di negara Brunei Darussalam. Sebetulnya mungkin saya percaya lebih daripada manik ini ada lagi manik sebetulnya yang banyak lagi yang dapat kita saksikan di Museum Arkeologi di Brunei Darussalam. Kami ada antaranya kami ada mempamerkan di Museum Maritim Brunei Darussalam. Baik Puan, pertanyaan seterusnya. Jika masyarakat Ketani, orang Ketani sekarang ini menemui bahan-bahan tersebut yang Ketani yakini bahawa barang tersebut adalah khazanah lama. Macam mana apa yang perlu dibuat? Ada penyerahannya ke mana dan macam mana itu? Untuk makluman juga kami ini sebenarnya ada akta barang-barang purbakala dan harta terpendam. Jadi dalam akta itu ada menyebutkan yang kalau ada dijumpai bahan-bahan lama sejarah ya. Sejarah. Jadi kalau susah untuk mengaga kami directly boleh mengaga ke ketua kampung di sekitar masing-masing. Ketua kampung akan menyerahkan kepada kami atau kalau kan mau langsung pun boleh kontak saja Jabatan Museum-Museum melalui bahagian arkeologi dan monumen. Dimaklumkan di sana. Andainya ianya disimpan secara pribadi macam mana? Itu akan interview lagi lah, disiasat lagi sekali lah. Apakah menjadi kesalahan akta?
Kalau ketahuan ya, Ah, tapi iyakah? belum je lah kami matulah jadi akan disiasat lanjut lagi lah, disiasat lagi. Ya. Contohnya macam bahan-bahan tembaga, ada kadang-kadang terdapat terpendam ya, yang sudah ratusan tahun yang lalu ya. Mungkin saja ada di beberapa tempat di negara kita ni dah tahu, dah pasti ya. Jadi boleh diserahkan ya. Boleh saja menyerahkan. Kami akan menerima bahan-bahan tersebut sebab ianya takut orang indah akan hilanglah dari tapi kalau ianya jumpa dan bahan sebenarnya banyak saudara simpanan kami, mungkin kami akan pikirkan lagi lah, siasat lagi. Ya, baik. Dan apakah individu tersebut akan menerima sijil atau penghargaan atau macam mana? Itu ikut kami punya pengarah lagi lah sama Okey, kementerian baik. kami macam mana ya. Baik ya, dan Isa, kalau bicara mengenai dengan manik ini, pastinya pada ketika ini cuti persekolahan. Jadi mungkin boleh memberitakan sedikit ya mengenai dengan bila yang dibukakan untuk orang ramai datang ke museum-museum ini. Museum-museum di Jabatan Museum seperti Museum Alat Kebesaran Diraja, Museum Teknologi Melayu, Museum Maritim, dan Pusat Informasi Taman Arkeologi Kota Batu. Kami actually ada Taman Arkeologi Kota Batu, dibuka setiap hari kecuali hari Jumaat dari 9 pagi sehingga ke 5 petang. Jadi bolehlah mengunjung. InsyaAllah. Alhamdulillah ya. Terima kasih Puan ya. Terima kasih kepada Puan Aja Nur Kamila binti Haji Ismail, iaitu Pegawai Ekologi Jabatan Museum-Museum. Memang cukup menarik tajuk yang dibawakan pada pagi ini, iaitu penemuan bahan manik di tapak-tapak arkeologi di Brunei. Terima kasih Puan Aja. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.